Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid Ustazah tahun 3 kreatif? Ustazah harap murid-murid semua berada dalam keadaan sihat sejahtera dan semoga murid-murid Ustazah semuanya berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah murid-murid semua, pada hari ini Ustazah akan mengajar murid-murid semua dalam bidang akidah, iaitu yang bertajuk Allah bersifat Al-Alim dan Al-Hakim. Baiklah murid-murid, cuba murid-murid tengok pada gambar yang telah Ustazah sediakan ya. Apakah gambar tersebut? Ya, gambar tersebut ialah tentang keajaiban dunia, iaitu gambar aurora, gunung berapi, gerhana matahari dan galaksi Bima Sakti. Baik murid-murid semua, Ustazah nak tanya, siapakah yang menjadikan semua keajaiban ini ya? Cuba kita fikirkan. Ya, jawapannya ialah tak lain dan tak bukan ialah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menjadikan semua ini. Manusia boleh buat tak? Tidak, manusia tidak mampu untuk menjadikan keajaiban seperti ini. Sebab apa ya? Sebab manusia itu semuanya kekurangan berbanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Ustazah nak bincang dengan murid-murid semua, apakah yang dimaksudkan dengan Al-Alim dan Al-Hakim. Okey, Al-Alim ialah bererti Maha mengetahui, iaitu nama Allah Al-Alim bermaksud Allah Maha mengetahui setiap sesuatu secara terperinci. Tiada sesuatu pun yang tersembunyi daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Okey, hebat tak Allah? Hebat kan? Semua Allah tahu, tidak ada apa yang Allah tak tahu. Okey, kita tengok pula erti Al-Hakim. Al-Hakim bererti Allah Maha bijaksana. Nama Allah Al-Hakim bermaksud Allah Maha bijaksana mencipta dan mentadbir alam. Setiap ciptaannya mengandungi hikmah, faedah dan tujuan. Apa yang Allah ciptakan itu tidak pernah sia-sia. Walau apa pun, walau sekecil mana pun yang Allah ciptakan tidak pernah ada sia-sia. Malah setiap sesuatu itu ada hikmah, ada faedah dan ada tujuannya. Cuma kita sahaja yang tidak tahu. Sebab apa? Kita tak tahu sebab kita ini makhluk yang serba kekurangan dan lemah. Okey murid-murid, kita tengok pula dalil yang menunjukkan Allah itu bersifat Al-Alim dan Al-Hakim. Dalil nakli di sini ialah, cuba kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alimun hakim. Surah An-Nisa, yang bermaksud sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Betul ya murid-murid, pengetahuan Allah tidak terbatas. Semua Allah tahu seluruh isi alam ini. Allah tahu semua perkara sama ada ianya telah berlaku dan yang akan berlaku. Kita manusia tidak tahu apa yang akan berlaku. Cuma yang kita tahu ialah perkara yang telah berlaku sahaja kan. Tapi Allah semua perkara yang akan berlaku dan yang telah berlaku, semuanya Allah tahu. Sebab itulah dinamakan Allah itu Maha mengetahui. Begitu juga dengan sifat Allah Al-Hakim. Allah Maha bijaksana, yang mana setiap ciptaan Allah tidak pernah sia-sia, malah ada hikmah, ada tujuan dan ada faedahnya. Cuma kita sahaja yang tidak tahu. Okey murid-murid, kita tengok pula pada kesan. Sekiranya kita beriman dengan Allah yang bersifat Al-Alim dan Al-Hakim. Satu, kita akan berusaha meningkatkan ilmu, iaitu dengan cara meningkatkan ilmu itu dengan cara belajar ilmu yang bermanfaat. Dalam belajar juga kita hendaklah tekun dan bersungguh-sungguh, tak boleh nak main-main ya. Okey, yang kedua, kesan beriman dengan Al-Alim dan Al-Hakim juga, kita akan mentaati perintah Allah
iaitu dengan cara melipat gandakan amalan. Sebagaimana kamu tengok dalam buku teks tu, seorang murid menyusun kasut. Baik tak amalan yang dilakukan oleh murid tersebut? Baik kan? Jadi, murid-murid 3K, Ustazah harap kamu semua hendaklah sentiasa berkelakuan baik. Sebab kalau kita baik, semua orang sayang. Cikgu sayang, ibu bapa sayang, adik-beradik sayang, dan begitu juga dengan kawan-kawan kamu pun semua akan sayang dengan kita kalau kita baik. Yang ketiga, kesan beriman dengan Al-Alim dan Al-Hakim juga, kita akan redha dengan ketentuan Allah, iaitu kita hendaklah bersangka baik dengan Allah, bersabar dengan setiap ujian Allah. Sebab kita kena tahu bahawa setiap ujian yang Allah bagi itu mesti ada hikmahnya. Contohnya, apabila kita sakit, kita hendaklah bersangka baik dengan Allah. Kemungkinan sakit yang Allah bagi itu adalah tujuannya untuk menghapuskan dosa kita yang lalu. Seterusnya yang keempat ya, kesan beriman dengan Al-Alim dan Al-Hakim juga, kita akan mensyukuri nikmat Allah, iaitu kita akan menggunakan nikmat yang Allah bagi pada kita dengan sebaik-baiknya. Contohnya, kita memelihara dan menjaga alam sekitar supaya sentiasa indah, bersih dan cantik. Apabila suasana kehidupan kita dalam keadaan bersih, kita akan hidup dalam suasana yang sihat. Sebab itulah kita dikehendaki mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua dengan sebaik-baiknya. Okey murid-murid, Ustazah harap murid-murid semua dapat memahami apa yang Ustazah dah bincangkan dengan kamu tadi ya, tentang sifat Allah Al-Alim dan Al-Hakim. Seterusnya, cuba kita lihat pada buku aktiviti pada muka surat 65, 66 dan 67. Ustazah harap murid-murid dapat menjawabnya dengan baik ya. Sekiranya ada sebarang permasalahan, bolehlah PM Ustazah secara personal. InsyaAllah Ustazah akan bantu. Setelah selesai menjawab, Ustazah harap murid-murid semua bagi tahu Ustazah ya, dengan cara tulis nama pada ruangan yang akan Ustazah sediakan nanti. Okey, Ustazah rasa sekian dulu untuk kali ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.